Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengerusi, ahli-ahli Tuan Kuasa, tuan-tuan yang hadir, hadirin hadirat ini rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga semua sekali kita di dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Moga tuan-tuan semua, perempuan semua sihat wal afiat insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan. Afiat ni apa tuan-tuan? Sihat tahulah sihat, afiat apa? Sihat wal afiat. Sehat tu sehat lah, maksudnya badan kita ada kaitan dengan badan sehat. Afiat tu pula maksud dia adalah maksud selamat atau sejahtera. Itu maksud dia. Sejahtera daripada apa? Itu perkataan negatif sebenarnya. Sejahtera, selamat daripada apa? Selamat daripada sakit, musibah, susah, bala, bencana. Itu afiat. Maknanya kita sehat dan kita afiat. Maknanya tak ada benda-benda yang luar yang tak elok masuk dekat kita. Itu maksud sehat wal afiat. Yang pertama sekali kita syukur Allah SWT kurniakan kita kesihatan untuk hadir pada hari ini. Dan yang keduanya, kita kini berada pada 24, tak silap saya, 24 Zulqa'dah. 24 Zulqa'dah. Okey. Jadi Zulqa'dah, tak lama lagi kita akan masuk pula bulan Zulhijjah. Tapi sebelum daripada tu, Zulqa'dah itu sendiri termasuk di dalam bulan-bulan haram. Apa itu bulan haram? Bulan-bulan yang Allah Ta'ala suruh kita muliakan dia. Haram. Hurum maksud dia mulia, respect. Dalam masa yang sama kita diharamkan untuk membuat benda-benda yang boleh mendatangkan dosa. Itu maksud haram. Sebab tu masyarakat Arab sebelum daripada Islam lagi, dia orang tak berbunuhan pada bulan ini. Bulan ni bukan bulan untuk buat kerosakan, bunuh orang ke, berperang ke. Hatta kalau seorang lelaki yang berjalan di hadapan dia itu pembunuh kepada ayah dia, dia akan biarkan orang ni dulu sebab berada pada bulan haram. So Zulqa'dah termasuk di dalam bulan haram. Jadi apabila Islam datang, Allah iktiraf 4 bulan ni balik. Benda ni dah ada sebelum daripada Islam. Maknanya dia ada kesan daripada syariat-syariat Nabi yang dahulu. Jadi orang Arab ada terkesan. Jadi 4 bulan ni dia orang hormat. Jadi dia orang tak buat dosa besar. Dan apabila Nabi SAW datang untuk segarkan balik agama ni, maknanya Allah Ta'ala bukan berperang sahaja tak boleh bulan ni, tetapi disunatkan juga untuk kita melakukan amal-amal soleh pada bulan haram ni. Yang ni kita solatnya disunatkan banyak, melakukan amal ibadat, solat, puasa, bersedekah dan sebagainya. Okay. Baik. So hari ni dah 24, lagi lebih kurang seminggu lagi nak masuk bulan Zulhijjah. Jadi apabila minggu depan lah, tak silap saya, kalau kita tengok kalender tu, minggu depan hari, kalau kalender hari Selasa 1 Zulhijjah tu, hari ni hari Isnin kan, minggu depan hari Isnin atau Selasa jatuh 1 Zulhijjah. Tengoklah bulan ni berapa hari. Dia akan tengok anak bulan. Tengok anak bulan, nak tentukan bila 1 Zulhijjah. Bila tahu 1 Zulhijjah, baru dia boleh tahu 10 kan, dah tahu okey tarikh tu mungkin hari Isnin atau hari Selasa. Ala kulli hal, apabila kita masuk je pada bulan Zulhijjah, kita kena ingat hadis Nabi SAW. Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, Nabi kata, ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh, satu amalan soleh yang kita lakukan pada hari-hari tersebut, lebih Allah suka, lebih Allah suka kita buat pada hari itu daripada hari seluruhnya dalam setahun ni. 10 hari itu
lebih Allah suka daripada 10 hari ini. Nabi kata 10 hari ini. Jadi 10 hari itu bila 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ayyamil Ashar, Nabi kata 1 sampai 10 ini adalah hari yang paling Allah Ta'ala suka untuk kita buat kebaikan. 1 sampai 10. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, kalau orang tu berjihad di jalan Allah pun pada hari lain, adakah lebih baik amalan soleh pada hari itu ataupun berjihad pada hari lain? Nabi kata walal jihadu fi sabilillah, berjihad pada hari lain pun tak lebih baik daripada amalan soleh yang kau lakukan pada 1 sampai 10 Zulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Tapi Nabi beritahulah, illa rajulun, kecuali seorang lelaki, kharaja binafsihi wa malihi, yang keluar dengan diri dan juga hartanya, falam yarji' min zalika bi syai', lalu apabila dia keluar untuk berjihad pada hari-hari yang lain itu dan dia tak baliklah, maknanya dia meninggal. Kalau dia meninggal perang pada hari lain lebih baiklah, tapi kalau balik perang menang balik tak lebih baik amalan soleh yang dilakukan daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi sedikit untuk peringatan terhadap kita, 1 sampai 10 adalah peluang untuk kita dapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, hidup ni sebenarnya kena ada strategi sebenarnya kan. Kita kalau periksa bulan depan kan, nak periksa maksudnya katakanlah ajal kita bulan depan kan, ajal kita bulan depan, meninggal kita, jadi kita ada sebulan. Macam mana kita nak skor? Kita akan cari pada hari-hari yang penting untuk kita tambahkan lagi amalan. Jadi 1 sampai 10 adalah pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila 1 sampai 10 tu besar dah, sebelum habis 1 sampai 10 tu ada 9 Zulhijjah, hari 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 9 hari Arafah. Baik, Arafah puasa pada 9. Pahalanya Nabi kata, ahtasibu ala Allah, aku harap Allah Ta'ala, aku sangat mengharapkan Allah Ta'ala mengampunkan. Kalau aku puasa ni hari Arafah, aku harap Allah Ta'ala bagi aku ganjaran ayyukaffir as-sanah allati qablaha wallati ba'daha, Allah ampunkan dosa aku setahun lepas dan setahun akan datang. Jadi 2 tahun punya dosa clear, dosa-dosa kecil lah. Dari dosa-dosa kecil, kita banyak dosa kecil tuan-tuan. Saya banyak lah, tuan-tuan tak. Tuan-tuan soleh, yang soleh dan solehah semua. Jadi samalah, maknanya kita mengharapkan itu adalah teknik untuk kita dapatkan ganjaran yang terbanyak di sisi Allah, dan dalam masa yang sama boleh ampunkan dosa kita. Kita jangan lupa lah. Dia tak lama lah lagi, mungkin seminggu lagi masuk 1 Zulhijjah. Lepas tu dah masuk tu 9 tu adalah hari Arafah. Lepas tu 10 hari raya haji. Hari raya haji setiap tahun apabila berlakunya haji, para ulama menamakan dia sebagai Hajjun Akbar, Haji Akbar, hari raya haji akbar. Kalau dulu kita dengar hari raya haji akbar ini hanya berlaku kalau jatuh hari Jumaat kan. Tak, setiap tahun kalau jatuh, kalau berlakunya Aidul Adha, itu adalah haji akbar, berdasarkan hadis Nabi SAW. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sedikit peringatan untuk diri saya sebenarnya jangan kita lalai sangat. Kita relax, hidup kita macam biasa. Walaupun masuk pada tarikh-tarikh yang baik, tarikh-tarikh yang bagus pun kita tak perasan, sebab kita hidup macam biasa je kan. Macam itulah hidup dia. Masuklah bulan apa pun, kecuali bulan Ramadan jadi baik sikit sebab kena puasa. Lain sama je. Jadi yang tu juga tidak sepatutnya berlaku. Okey tuan-tuan, jadi kita meneruskan lagi pengajian kita, kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Al-Manahi Syar'iyyah maksud dia larangan syarak min nususil kitab wa sunnatin nabawiyyah, daripada nas-nas al-kitab, yakni nas-nas al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi dia bahagikan kitab ni sebenarnya berjilid-jilid. Tak adalah 4 jilid 5 jilid kot. Ini satu, ini bahagian satu. Ini kita baru masuk bab yang pertama, ataupun jilid yang pertama, membincangkan tentang akidah. Apakah larangan-larangan di dalam bentuk akidah, kepercayaan kita terhadap agama ni yang dilarang oleh
agama. Ini belum masuk amalan lagi. Jangan duduk macam ni kau, jangan berdiri macam ni kau, jangan buat. Ini belum buat lagi. Ini baru kepercayaan kita yang dilarang di dalam agama. Bulan lepas kita discuss berkenaan dua topik, iaitu bab larangan berkenaan tatayyur, larangan babun nahyi anit tatayyur, bab larangan tatayyur. Ingat lagi tuan-tuan, tatayyur tentang apa? Bondo tatayyur. Dia ada di dalam surah Yasin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Tatayyur, itu perkataannya, tatayyur. Okey, larangan tatayyur. Apa itu tatayyur? Tatayyur iaitu kita, dia macam orang apa? Orang yang rasa bondo malangnya. Buat ni malang, buat ni malang. Itu dia punya perasaan. Kau jangan buat macam tu nanti kan. Ataupun yang lebih dekat dengan budaya kita di Malaysia ni, dia panggil pantang larang kan. Tak boleh buat macam ni Kalau bangsa Tionghoa tu lagi dahsyat lah. Maknanya pagi tahun baru Cina jangan sapu rumah, contohnya kan. Sebab apa? Jangan sapu rumah. Tuan-tuan tahu ada resam ni, orang Cina pagi tahun baru Cina jangan sapu rumah. Sebab dia sapu buang rezeki kan. Itu malang. Ini malang, ini malang. Yang tu tak ada di dalam agama. Kita buat kesimpulan itu tak ada hari yang malang, tak ada waktu yang malang, tak ada benda yang malang. Yang malang itu apa? Ia datang daripada kita sendiri Patutnya waktu solat kita solat, kita tak, kita merayau. Itu malang untuk kita. Tak ada benda yang malang. Itu tatayyur. Menganggap sesuatu itu malang. Dia berasal daripada perkataan apa tuan-tuan? Burung. Maknanya Arab dulu kalau nak keluar rumah, keluarkan burung terbang belah kanan, okey, boleh keluar rumah. Kalau terbang belah kiri, jangan keluar. Ini bawa malang. Saya rasa malang. Ini malang kan. Macam kita biawak linteh, jangan. Kalau biawak linteh, pusing balik rumah. Sebab ada bondo malang nak berlaku kan, macam tu kan. Jadi benda-benda ini benda yang dilarang di dalam agama. Jangan kita ada i'tiqad macam tu, jangan kita ada rasa macam tu. Tatayyur. Dan bab yang kedua iaitu al-istisqa, babun nahyi 'anil istisqa bil anwa'. Mana tu? Bab larangan daripada kita istisqa, iaitu kita anggap kita minta hujan ataupun kita anggap hujan itu sesuatu, hari itu hujan disebabkan anwa' iaitu mungkin pergerakan bulan, bintang dan sebagainya. Kita rasa hujan ni turun ni sebab apa? Sebab bintang itu pada di situ. Kita rasa hujan tu di situ, ataupun itu anwa'. Yang ini masyarakat Arab dulu dia ada satu ilmu bintang ni lah. Tapi bila dia mahir bintang, dia akan ada benda-benda yang merepek lah di dalam ilmu bintang tu. Contohnya hujan turun disebabkan bintang itu kan. Jadi Nabi SAW bagi tahu hujan turun bukan sebab kedudukan bintang ataupun dan sebagainya. Yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzala 'alaikum minas sama'i ma'a. Dia yang turunkan daripada langit ma'a, air. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu dia hidupkan dengan air itu tadi bumi selepas matinya. Jadi yang turunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sebab ada bintang, tak. Okey. Sama juga kes gerhana tuan-tuan. Gerhana, apabila berlaku gerhana, tak nampak gerhana bulan ataupun matahari. Bila kata-kata gerhana, maknanya gerhana bulan, maknanya bulan tak nampak. Malam bulan tak nampak. Tapi yang tu tak cukup takut lagi. Yang takut lagi apa? Gerhana matahari. Tengah-tengah siang blok bulan tutup matahari, tak nampak. Jadi dia akan menyebabkan masyarakat akan rasa khurafat. Dan kebetulan berlaku gerhana apabila anak Nabi SAW Ibrahim meninggal. Nabi ada anak lelaki dua orang, iaitu Qasim dan juga Ibrahim. Ibrahim ni bongsu lah, yang last sekali dengan Nabi SAW. Isteri di Maryah Qibtiyah. Meninggal je Ibrahim, tak lama lah hidup dia. Saya ingat bulan, setahun lebih ke macam tu lah. Meninggal Ibrahim ni, anak Nabi Ibrahim meninggal. Dan pada hari yang sama berlaku
gerhana, kan? Lalu apa yang wujud? Anak Nabi, kan, meninggal, lalu berlaku gerhana. Gerhana ini disebabkan anak Nabi. Tak, kan? Nabi tolak terus. Nabi kata, inna syamsa wal qamar, sungguhnya matahari dan bulan ini la yankhasifan, mereka itu tidak blok ataupun berlaku gerhana itu bukan sebab kematian seseorang ataupun seseorang telah lahir, bukan sebab seseorang itu mati ataupun seseorang itu lahir, bukan. Gerhana ini tak berlaku sebab itu. Walakin ayatani min ayatillah. Tapi kedua itu adalah tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan, gerhana, kesemuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita rasa ada i'tiqad bahawa hujan turun sebab ini dan itu. Baik tuan. Jadi hari ini kita nak masuk di dalam bab yang baharu. Bab yang baharu. Tuan-tuan tahu beza baharu dengan baru? Apa beza? Baharu dengan baru. Baru tu untuk masa baru, baru ini itu baru. Tapi kalau ini kereta baharu itu new. Okay, jadi kalau kita masuk pada bab yang baharu, baharu, okey. Sajalah belajar tata bahasa pula ini. Okey, mana bab yang baharu ni? Bab yang baharu ini adalah bab larangan, ya tuan-tuan, Sisqa bil anwar. Ni bab yang last kali hari tu. Okey. Bab yang baharu adalah babun nahyi, bab larangan an ittikhaz, daripada mengambil andadan, andadan sekutu, ataupun yang serupa ataupun yang setara, itu andad. Apa-apa sahaja yang kita anggap dia sebagai setara, andad min dunillah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita jadikan sesuatu itu sama level dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Tak adalah orang buat, tapi dia akan datang melalui perasaan kita. Dia akan datang daripada kasih sayang kita. Dia akan datang, kan? Tak apalah, kita tengok contoh nanti. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala wa minan nas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di kalangan manusia, may yattakhidhu min dunillah, mereka ataupun orang yang mengambil selain daripada Allah itu andadan, yang setara, andadan, setara, serupa, pesaing kepada Allah. Yuhibbunahum, mereka sayang benda-benda itu ataupun orang-orang itu, kahubbillah, seperti mana dia sayangkan Allah. Orang-orang yang orang ni Allah Ta'ala cerita ni, maknanya ini termasuk orang-orang kafir dan juga orang-orang Islam yang mengaku Islam ni. Dia sayang Allah, ya, kita sayang, kita semua akan kata kita sayang Allah SWT. Tapi dalam masa yang sama ada benda yang lebih kita utamakan daripada Allah, kan? Kita utamakan lebih dia daripada Allah Ta'ala. Contohnya ada orang sayang kerja dia sangat, kerja dia ni sayang, kan? Jadi dia sentiasa mengutamakan kerjanya. Ada kerja, salat contohnya lah, kan? Salat, tak apalah, salat, dia dahulukan kerja. Jadi dia menjadikan kerja itu lebih utama daripada suruhan Allah SWT. Itu kalau orang suka berkojok, kan? Kojok. Kalau orang suka ketua, pemimpin dia sayang pemimpin dia, kan? Pemimpin ni aku hormat sangat, kan? Pemimpin ni kata kita kena buat macam ni, kan? Satu benda yang langgar perintah Allah, okey, tak apa, ketua punya pasal saya follow, saya ikut, kan? Jadi dia dah menjadikan ketua itu setara dengan ataupun lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu kalau ketua. Kalau yang guru yang belajar dengan gurunya kata buat macam ni, tapi dia tahu Allah Ta'ala tak suruh macam tu, Allah Ta'ala suruh yang macam ni, dia ikut juga guru dia. Jadi itu juga menjadikan gurunya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu lama lah, taklah lama, kan? Mungkin setahun lepas kot yang jadi isu. Satu isu yang dikeluarkan oleh seorang ustaz. Dia kata apa? Kalau guru ke kanan, kan? Guru ke kanan, Rasulullah pergi kiri, dia kata ikutlah guru. Cakap betul ke tuan-tuan? Terang-terang kenyataan ni salah.
kan? Siapa pun guru mesti ikut Rasulullah, kan? Tak mungkin guru ke kanan kita pergi ke Rasulullah ke kiri kita ikut guru kita juga, kan? Yang tu menjadikan Allah dan Rasulnya setara, kan? Sedangkan kita tahu di dalam Islam yang paling tinggi Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya, lalu perintah tu macam mana kita nak ikut? Dia turunkan Rasul, jadi Rasul tu diikuti untuk kita taat balik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu guru. Taksub kan, taksub. Dia mungkin tak tahulah, saya pun tak tahu apa niat dia untuk cakap macam tu. Dia mungkin nak bagi tahu guru ni tahu jalan yang macam mana nanti jumpa balik Rasulullah, macam tu dah dia nak bagi tahu. Tapi salah tuan-tuan, jangan. Jangan. Hidup ni singkat tuan-tuan. Mungkin kita hidup 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun kita hidup, tak lama kan. Tak banyak mana lah dengan penyesalan yang kita akan hadapi pada kehidupan yang kekal tu nanti. Nanti Allah Ta'ala tanya, kenapa tak ikut Rasul? Aku ikut guru. Nanti kita tengok ada kisah dia, kan? Ini kisah dia. Okey. Jadi tuan-tuan, yang ayat yang kita bacakan tadi adalah Allah Ta'ala bagi tahu mereka itu menyayangi sekutu-sekutunya tadi itu seperti mana mereka menyayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi penulis memecahkan ataupun membahagikan kasih sayang. Nak sayang kepada sesuatu benda ini ada dua jenis kasih sayang. Yang pertama dia panggil mahabbatu ibadah. Sayang kerana ibadah. Sayang, kita memang kena sayang sebab ia adalah ibadah. Seperti mana kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sayang kita dengan Allah Taala. Lalu kita, macam mana kita membuktikan kesayangan kita itu? Kita membesarkan Allah, ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Itu sayang Allah. Dan jenis yang kedua dipanggil sayang tetapi bukan ibadah. Bukan ibadah. Seperti mana kita sayang kepada orang-orang. Ia bukan berbentuk ibadah. Maknanya, jadi kita mungkin sayang orang-orang saleh, kita sayang orang-orang syuhada, ataupun kita sayang amalan-amalan, kita sayang salat, kita sayang zakat, maksudnya kita suka beramal dengan benda tu, dan juga amalan-amalan yang baik. Okey, jadi itu dua jenis. Dalam kategori yang kedua ni banyaklah sayang ibu bapa, sayang anak-anak, kan, sayang benda-benda tabiat, sayang suka tak makan suka tak, durian suka termasuk di dalam kategori yang kedua. Tapi dia tidak ada benda lah. Tapi yang lebih bahagian yang pertama ini adalah sesuatu yang wajib. Wajib maksudnya kita tak boleh jadikan sayang kita terhadap kategori yang kedua tadi tu sama macam Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang selayaknya diletakkan setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah sayang kita yang jenis yang pertama ini didahulukan. Okey, kita terus kepada firman Allah yang kedua lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua, kita kena ingat topik ni. Apa tajuk topik ni tadi? Jadikan apa-apa sahaja sekutu setara dengan Allah SWT. Okey, itu topik kita. Okey. Ayat firman Allah SWT yang kedua adalah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakan wahai Muhammad, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad, suruh beritahu orang ramai, in kana aba'ukum, kalaulah bapa-bapa kamu, bapa-bapa kamu, atuk-atuk kamu, nenek moyang kamu, itu maksud aba, atuk nenek moyang. Kalau bapa-bapa engkau, wa abna'ukum, anak-anak engkau, saudara-saudara engkau, isteri-isteri engkau, kaum kerabat engkau, dan harta yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kau bimbang sangat merosot, dan rumah-rumah yang kau sukakan, lebih engkau suka. Yang ni Allah detailkan benda-benda yang manusia sayang sangat ni. Siapa tadi? Bapa, anak, saudara, saudara mara dia ataupun kawan-kawan dia, dan kaum kerabat dia, harta, apa lagi?
perniagaan dan juga rumah-rumah yang kau sukakan itu, ahabba ilaikum minallah, yang lebih engkau suka daripada Allah dan Rasulnya. Sayang sangat, sampai Allah Ta'ala suruh berjihad pun tak maulah, sebab sayang sangat kan, ada anak, ada rumah. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, fatarabbasu, tunggu, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga datang perintah Allah ataupun datang azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda ini kalau kita sayang lebih daripada perintah Allah, dia akan menyebabkan kita termasuk di kalangan Allah, orang-orang yang Allah Taala akan azab. Allah Taala suruh buat ni tak nak, sebab ada benda yang kepentingan yang dia sayang. Fatarabbasu. Okey, kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan topik ini. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang kamu, yakni bukanlah tak beriman, maksud hadis ni maksudnya iman dia tak cukup lagi, tak cukup, ataupun boleh kita katakan tak, iman itu sikit sangatlah, sampai Nabi kata tak beriman seseorang kamu sehingga aku dijadikan, aku ini ahabba ilaihi, lebih dia sayangi, min waladihi, daripada anak dia dan daripada bapaknya dan juga seluruh manusia. Seseorang kamu tidak dianggap beriman lagi kalau selagi mana tak jadikan aku ini lebih engkau sayang daripada anak, bapa dan juga seluruh manusia, kekasih kau kan. Jadi semua itu masih lagi di bawah cinta Allah dan Rasulnya. Tetapi ada satu kumpulan yang ekstrim, tuan-tuan. Kita kena tahu cinta Allah, kita mesti sayang Allah SWT, dan Rasul ini lambang kita cinta Allah SWT. Kita sayang Rasul itu sebab dia adalah utusan Allah, dia macam duta kan. Rasul ni macam duta di negara ni. Malaysia ada duta-duta dia kan. Jadi kalau kita tiba-tiba pergi dekat duta Thailand, kita lempang dia, maknanya itu menunjukkan kita nak bergaduh dengan Thailand. Kita sayang duta Thailand, menunjukkan kita baik dengan Thailand contohnya. Jadi Rasul itu adalah duta Allah Subhanahu wa taala, utusan dia. Jadi sayang dia. Tetapi ada satu kumpulan pula, dia melampau lebih pula Rasul daripada Allah. Ada golongan ini dia sayang Rasul tu lebih kan. Dia bukan tanya dah solat belum, solat, dia tanya dah selawat ke belum. contoh tak adalah, maksudnya saya tak ada apa ni, maknanya nak bagi tahu ada golongan yang melampau sayang dia Rasul sehingga dia lupa kenapa dia sayang Rasul. Lalu apabila yang macam saya cerita dululah, maknanya yang sehingga mengatakan Rasul itu bukan makhluk yang diciptakan Allah, dia angkat Rasul itu macam Rasul itu adalah pancaran daripada Allah. Dia cuba dia ikut teori ni daripada Hindu. Maksudnya asalnya satu Brahman dicipta Atman kan, satu cahaya pancaran. Okey, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kenapa Islam ni jadi agama pilihan dalam dunia ni tuan-tuan? Sebab salah satunya dia menjawab persoalan kehidupan. Banyak agama yang tak berjaya nak explain asal usul kehidupannya, kecuali Kristian lah, sebab dia asal daripada agama kita juga kan. Tapi agama-agama ni tak berjaya nak explain macam mana terjadinya manusia ni. Yang tak percaya agama pula, macam mana manusia ini terjadi? Dia akan terpengaruh dengan teori Darwin kan. Macam mana manusia dia asalnya binatang kan, dia pun nak explain binatang asalnya bongkok, lepas itu berdiri jadi manusia kan. Dan orang tak terima kan, orang yang bijak tak boleh terima idea itu, walaupun budak-budak kita belajar di sekolah kan, teori evolution theory kan, macam mana ada manusia itu daripada monyet jadi orang kan. Kalau kita tengok monyet-monyet tu tak jadi pun orang kan. Dia adalah dua spesies yang lain, dia bukan orang, dia adalah monyet kan. Jadi Al-Quran explain, bagi tahu macam mana terjadinya manusia. Allah cerita dalam awal-awal surah Al-Quran kan, muka surat pertama keempat kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni
ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan kau berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan khalifah di bumi. Lepas tu cerita tentang Allah Ta'ala ciptakan Adam. Jadi itu explain macam mana boleh jadi manusia. Jadi agama Islam banyak bagi explanation. Okey, tapi golongan-golongan yang sesat ni, dia bukan nak berpegang bahawa Allah Ta'ala ciptakan sesuatu. Dia nak angkat Nabi ni, lalu dia kata Nabi Muhammad ada sebenarnya bukan Allah cipta, tetapi dia kata pancaran daripada Allah. Dia kata. Lalu terjadilah dipanggil Nur apa? Nur Muhammad. Tuan-tuan biasa dengar teori ni, Nur Muhammad. Kenapa ada golongan yang sangat anti dengan Nur Muhammad? Sebab ada golongan yang percaya Nur Muhammad itu pancaran daripada Allah, sedangkan bukan Nur Muhammad. Jadi kita bimbang teori itu dia datang daripada teori agama lain ni. Dia cuba explain macam mana terjadinya alam ni pancaran. So daripada mereka bagi tahu daripada Nur Muhammad inilah terjadi semua benda yang tak benar kan. Yang bukan kerana Nur Muhammad. Allah Ta'ala ciptakan alam ni lagi. Sebelum lagi Allah Ta'ala cipta roh betul, semua sekali betul, tetapi alam ini tak dicipta kerana Muhammad, tak. Jadi dia cuba angkat Rasul ini lebih daripada sepatutnya. Dan di zaman Nabi pun dah ada orang yang cuba angkat Nabi ini, tapi dia tak adalah macam teori macam ni. Dia angkat Nabi itu dengan hanya berkata, dia kata bima sya'allahu wa bima syi'ta ya Rasulullah. Rasulullah suruh dia buat sesuatu, lalu dia bagi tahu kepada Rasulullah dengan apa yang Allah dan Rasulnya mahu. Dia hanya cakap macam tu je. Nabi dengar ni dengan Allah dan Rasulnya mahu. Maknanya Allah dan Rasul tu macam satu level kan. Nabi marah sahabat ni. Nabi kata, ataj'aluni lillahi nidda. Adakah kau nak jadikan aku ini sekutu Allah Ta'ala, setara dengan Allah Ta'ala? Qul bima sya'allahu wahdah. Katakan dengan apa yang Allah sahaja mahukan. Jangan kata Allah dan Rasulnya mahu. Jangan, Nabi tak bagi. So Nabi bukan setara dengan Allah. Jadi kita kena tolak golongan-golongan yang cuba angkat Nabi ni macam Tuhan. Nabi ni macam Tuhan. Sebab kenapa dia kata macam Tuhan? Sebab dia bukan ciptaan Tuhan, dia adalah pancaran daripada Tuhan. Macam Nabi itu sebahagian juga daripada Tuhan. Jadi tuan-tuan, kalau adik-adik kan mungkin dah besar, mungkin akan jumpa benda-benda ni, tolak terus. Ini bukan Islam. Ini bukan Islam. Ini datang daripada agama-agama lain. Okey, habis tentang tajuk tadi doa. Ada satu hadis lagi. Nabi SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Nabi kata 3 benda ataupun 3 perkara, sesiapa yang ada padanya dia akan dapati kemanisan iman. Salah satu daripada benda itu adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasul itu lebih dia sayangi daripada apa yang selain keduanya. Okey, itu nak explain dekat sini ataupun nak bagi tahu dekat sini, jangan kita jadikan apa-apa benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang setara, ataupun kita mendahulukan kepentingan benda tu. Tak, mak kita nak ni, tapi kita kena dahulukan apa yang Allah suruh ni dulu. Mak kita kata kau keluar je lah Islam ni kan, contoh kau keluar je lah Islam ni, sik poi semayang ya kan. Jadi kita tak mendahulukan mak kita, sebab kita kekal di dalam agama ni. Okey, jadi ada satu kisah yang saya khabar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang-orang yang sangat patuh sangat dengan ketua dia ni. Ketua dia suruh buat apa pun dia buat. Buat apa pun. Mungkin masyarakat tu kurang dah zaman ni, kurang lah. Sebab kita sekarang ni negara demokrasi, jadi kita bila naik je kita maki je kan. Itu negara maki ketua kan. Tapi dulu tak tuan-tuan. Dulu naik seorang pemimpin ataupun dipanggil lord ataupun ketua, orang bawah ni semua akan patuh apa sahaja, tanpa berfikir panjang akan patuh. Jadi orang-orang yang macam ni, yang jenis ikut saja, yang fanatik, yang ekstrim dengan ketua dia, Allah Ta'ala gambarkan pada hari kiamat. Allah ceritakan tentang mereka
di dalam suratul Ahzab, mereka berkata, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, dia nak beritahu, Tuhan tanya, kenapa engkau melakukan dosa-dosa, buat benda-benda yang salah, yang sesat ni? Dia orang jawab balik kepada Allah, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami patuh dengan sadatana, ketua-ketua kami, wa kubara'ana, dan orang-orang yang besar di kalangan kami, orang-orang yang dianggap kubara' ni orang yang respected lah, orang-orang tua yang dihormati, wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila, lalu mereka telah menyesatkan kami daripada jalan, jalan yang ni jalan kebenaran. Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Lalu orang bawahan ni, dia pun kata, ya Allah, wahai Tuhan kami, bagi kepada ketua-ketua kami ni tadi dhi'faini minal azab, 2 kali ganda azab, wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Jadi adakah mereka selamat apabila salahkan orang lain? Agak-agak tuan-tuan perempuan, kenapa Allah Ta'ala tanya, kenapa kau buat macam ni? Sebab kami patuh. Agak-agak lepas tak? Tak lepas. Tak lepas. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu ikut dia, bukan ikut ketua, bukan ikut anak-anak ke, ikut ni semua sebab anak-anak saya lah. Saya ambil rasuah ni sebab anak-anak saya lah nak bosarkan. Tak boleh tu, tak boleh. Tak boleh. Sebab nak hantar dia sekolah bagus sikit kan. Tak boleh. Okay, jadi tuan-tuan, itu antara kisah yang Allah Ta'ala ceritakan. Allah Ta'ala ceritakan pada hari kiamat, orang-orang yang patuh ataupun mengangkat orang lain lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habislah kot bab ni. Dia ada banyak perbahasan lagi, cuma saya tak nampak perbahasan tu macam relevan sangat. Okay, kita masuk kalau sempat satu lagi bab 5 minit lagi, 10 minit boleh buat. Okey, kita masuk bab yang seterusnya, iaitu babun nahyi an iradatil insani dunya bi amalihi wa anna dzalika minasyirk. Bab larangan daripada mengkehendaki manusia itu dunia dengan amalannya. Maknanya dia buat amalan itu sebab nak apa? Nak dunia. Melakukan suatu amalan ni sebab apa? Rajin bonus solat ni, nanti Allah murahkan rezeki aku. Dia nak Allah murahkan rezeki dia, lalu dia pun solat duha contohnya kan. Solat duha, rajin kau solat duha, subuh tak semayang tapi solat duha sebab nak Allah banyakkan rezeki. Jadi dia beramal itu, apa saja amalan dia, nakkan dunia. Bab ini letakkan tajuk dia, larangan manusia itu mahukan dunia dengan amalan dia. Sepatutnya amalan ni kita nak apa tuan-tuan? Nak dunia ke? Tak. Kita solat nak apa? Nak akhirat. Kita solat nak pahala ke akhirat, bukan kita nak kat sini. Tak. Okey. Penulis masukkan orang yang beramal di dunia ni, amal-amal soleh dia buat ni sebab nak dunia, dia kata wa anna zalika minasyirk. Yang tu juga termasuk di dalam syirik. Tuan-tuan, kita nak baik, aku doa, aku solat tahajud malam ni, aku nak anak-anak aku ni berjaya dalam exam. Tak apalah nak doa, tapi dia bangkit tu sebab nak anak dia berjaya, bukan. Kita nak pahala, kita nak pahala, dan dalam masa itu kita doa kebaikan, betul lah. Tapi kalau kita tak fikir sangat pahala kita sebab nak budak ni tadi, yang tu syirik. Yang tu syirik. Okey. Allah SWT berfirman, man kana yuridul hayatad dunya, sesiapa yang mahukan kehidupan dunia, yakni keseronokan hidupan di dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami akan cukupkan untuk mereka itu amalan mereka padanya. Yakni kalau dia nak yang tu, kami bagi yang tu. Nak yang tu, kami bagi yang tu. Nanti esok dia balik pada hari akhirat, ada tak? Tak ada. Allah Ta'ala sebut mana ayat tu? Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang kafir. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru, pada hari yang dibentangkan pada orang-orang kafir itu, 'alan nari,
dalam neraka tadi, azhabtum tayyibatikum, dah hilang ke kebaikan-kebaikan kau kan. Sebab orang-orang kafir ni tuan-tuan, kadang-kadang dia adakah hidup dia jahat ya? Tak kan. Dia kadang-kadang sedekah baik kan, sedekah dia tolong orang, tetapi kebaikan dia datang kat mana? Allah Ta'ala bagi bila? Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni je kan. Kadang-kadang kita nampak dia kaya kan, disebabkan kebaikan dia tu Allah Ta'ala bagi balik, balas balik dekat dunia ni kan. Macam tu lah orang-orang yang beriman, kalau harap sangat dunia, dia dapat balik apa dia dunia, dia dapat yang tu lah kan. Hayatikum dunya tayyibatikum adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya, telah hilang kebaikan kamu tadi pada kehidupan engkau di dunia itu, wastamta'tum biha, dan kau orang dah enjoy dah, kau dah rasa dah dekat dunia, jadi habis kan. Demikian juga Allah Ta'ala cerita apabila orang-orang yang ketika peristiwa haji ada orang yang berdoa nak dunia ni, nak dunia. Allah Ta'ala turunkan, dia hanya berdoa tu, ya Allah Rabbana atina fid dunya, ya Rabbana atina fid dunya, ya Allah. Kisah ni ada dikisahkan di dalam tafsir, maknanya orang-orang dia minta apa apabila pergi haji dia nak buat apa? Ya Allah, bagilah kambing aku sihat, bertambah, tanaman aku baik. Itu je dia minta itu sahaja tuan-tuan. Allah Ta'ala kata dia dapat, dan kemudian Allah kata wama lahu fil akhirati min khalaq, dan orang tu tadi di akhirat tak ada langsung bahagian dia, tak ada habuan. Sebab dia nak apa tadi? Dia nak sini, dia dapat sini. Wama lahu fil akhirat. Jadi jaga kita dengan doa kita, apa yang kita nak sebenarnya. Wa minhum, Allah sambung, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Okey, dan di kalangan mereka ada yang berdoa rabbana atina, berilah kami kebaikan di dunia baik, dan di akhirat pun baik, wa qina azabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka kan. Dia doa dunia baik, akhirat baik, selamat daripada neraka. Yang tu yang kita nak ni tuan-tuan. Allah kata ulaika lahum nasibum mimma kasabu, mereka itu dapat bahagian terhadap apa yang mereka kerjakan. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu segera kiraannya. Yang tu berkenaan dengan amalan orang yang nak sangat amalan dunianya, nak sangat benda yang dia buat tu nak dunia jadi dapat yang tu lah. Bukan tak dapat Allah Ta'ala tu nak beritahu adil Allah Ta'ala tu dapat ke? Allah tak suka. Minta tu sebab nak yang ni. Ya Allah, bagilah aku dapat pakai emas sebelum mati ni. Contohnya kan. Nak tu. Allah Ta'ala adil, kalau bersungguh dia dapat. Tapi dia dapat yang tu lah. Itu je dia dapat. Okey. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bersabda Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, celaka hamba dinar. Dinar mata wang pada zaman Nabi. Zaman Nabi ni dia pakai kadang-kadang dinar, kadang-kadang dirham, kadang-kadang tukar barang. Semua dia pakai. Tukar barang. Ambil barang ni, ambil unta aku, tukar dengan kelengkapan tentera ke, baju bosi ke, tukar. Jadi dia tukar barang. Barter trade ada, pakai dirham ada, pakai dinar ada. Okey. Kita sekarang tak ada kan? Tak ada, polik bonal lah. Tu ambil kereta saya tu, tukar dengan kau punya rumah. Tak boleh lah kan? Dia kena tukar jadi duit dulu. Okey. Nabi kata, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, dan celakalah hamba al-khamisah, sutra. Celakalah hamba al-khamilah, hamba kepada satu jenis kain ni, jenis kain khamilah. Hamba-hamba ni Nabi kata in u'ti radi, kalau diberi kepada mereka itu apa yang dia nak tu, dia nak dinar ke, dia nak dirham ke, dia nak sutra ke, kalau diberi kepada mereka radiya, dia suka. Wa illam yu'ta, kalau tak diberi kepada mereka sakhita, dia marah. Ta'isa wantakasa, Nabi kata celaka dia orang ni, wantakas, dan rugi dia orang ni. Wa idza syika falan taqash, apabila tercucuk duri itu tidak keluar. Okay. Tuba li 'abdin, untunglah untuk seorang hamba.
akhidin bi'inani farasih, yang memegang kekang kudanya, hamba yang pegang kekang ni, tali kuda itu, fi sabilillah, pada jalan Allah. Asy'asu ra'suhu, kepala dia berabuk, kepala dia kusut, murabbaratun qadamahu, dia punya kaki dia berdebu-debu kan. Kita tengok kalau orang tu kaki tu berdebu-debu, nampak susahnya hidup kau ni kan, kena pergi sawah ke apa kau. Rambut kusut masai, kaki berdebu-debu. Nabi kata in kana fil hirasah, kalau di dalam waktu dia kena jaga, waktu dia kena malam-malam ada jaga kan, jaga sempadan. Kalau waktu orang macam ni tadi, yang serabai ni tadi, waktu dia jaga. Wa in kana fis saqah, kalau dia di belakang, kana fis saqah, dia berada di belakang. Wa in ista'zan lam yu'zan lahu, orang macam ni Nabi kata kalau dia minta izin pun, tuan boleh saya masuk, lam yu'zan lahu, kadang-kadang dia tak dapat, tuan, orang tak bagi dia masuk. Sebab dia, Nabi bagi tahu ini orang-orang yang kelas bawahan ni. Wa in syafa' lam yushfa', kalau diminta untuk beri syafaat, dia ni tak boleh nak tolong apa-apa. Kalau orang tu jawatan besar tuan-tuan, orang minta tolong masukkan anak saya dalam ni, dia boleh tolong sebab dia jawatan besar. Tapi Nabi kata orang ni, orang yang beruntung ni tadi, dia tak boleh nak tolong pun. Kalau ada orang minta tolong, dia tak boleh nak tolong. Minta masuk pun orang tak bagi masuk. Tapi Nabi kata tuba, untung orang ni. Sebab apa? Sebab dia bukan hamba kepada harta. Dia bukan hamba kepada harta. Dia hanya bertugas jaga sempadan dan sebagainya, hanyalah mengharapkan pahala di sisi Allah SWT. Orang macam ni yang tak ada nilai di sisi kita, dia lebih baik di sisi Allah SWT. Tapi orang yang berharta, Nabi kata tadi, dia yang banyak hartanya, Nabi kata celaka orang ni, ta'isa abdul dinar, sebab dia sangat nak duit. Dia bukan nak pahala pun, dia nak duit dia. Dia nak dinar, dia nak dirham. Okey, yang ini adalah larangan Nabi SAW terhadap orang yang cari apa sahaja untuk dunia. Kan, buat kadang-kadang orang ni tuan-tuan, dia bercakap agama kan, cakap agama, tapi dalam hati dia nak orang lain baik ke dia nak duit sebenarnya. Dia nak follower dia ramai, lepas tu dia nak duit kadang-kadang. Bila dia sampai rate artis, tuan-tuan jemput saya ni rate macam tadilah, hamba yang kaki berdebu-debu tadi tu, ini rate saya kan. Kalau you dah naik satu level artis kan, you ingat sekali cakap berapa ribu nak cakap kan. Kadang-kadang kita tak tahu niat Allah, niat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak bagi tahu kat sini, kita kena jaga niat kita. Kita buat, kita datang macam ustaz lah kan, datang hari ni nak duit ke apa? Datang ni ngajar ni nak dapat sampul ke nak apa sebenarnya kan? Memanglah nak juga kan, tapi niat sebenar bukan yang tu. Sebenarnya kita nak sampaikan apa yang ada di dalam kitab ni. Tuan-tuan faham sikit pun okey, dapat 2 poin pun dah cukup dah untuk saya. Okey, jadi saya ingat sampai sini dulu tuan-tuan. Saya habiskan je lah. Mungkin tak habis, tapi tak apa, kita kira habis je lah. Tuan-tuan pun mungkin malam dah lambat sikit insya. Kenduri kubur. Kenapa dekat kubur? Dia makan sekali dengan ahli kubur tu lah. Hidup lah. Okey tuan-tuan. Okey, yang ni berkata soalan dia kan. Okey. Kadang-kadang benda ni berlaku sebab terlalu sayang sangat dengan si mati, ataupun kita kadang-kadang menganggap si mati itu ada kedudukan di sisi Allah, lalu kita buatlah amalan-amalan ni. Tuan-tuan, kita kena faham daripada segi agama ni, macam mana kita nak doakan dia, macam mana kita nak bantu dia sebenarnya kan. Kita apa cara yang terbaik untuk kita bantu dia tuan-tuan? Cara yang terbaik adalah doa aja, bukan buat kenduri, bukan. Doa dia tu kan. Nabi kata istaghfiru li akhikum, meminta ampun untuk keluarga kau, bukan buat kenduri ke apa. Benda ni semua semua ni termasuk di dalam perkara-perkara yang tak disuruh. Saya tak nak guna perkataan yang kasar, yang tak disuruh di dalam agama. Tak payah buat. Kadang-kadang kita buat tu tak tahu apa tujuan dia. Semelih dekat kubur kan, kita ada orang dulu kan nazar dekat kubur lah. Benda-benda ni asalnya tak disuruh, lama-lama dia start jadi macam satu budaya, dan akhirnya termasuk di dalam benda-benda kepercayaan khurafat, karut.
tuan-tuan, jadi kita kena bertanya lah, apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak apa sebenarnya? Tak apalah. Benda ni kadang-kadang kalau kita orang-orang biasa kan, kita nak larang, jangan buat kan, susah lah. Melainkan kita ada jawatan, kita ada status dekat situ, kita boleh larang orang kan. Yang ni tak disuruh dalam agama. Tapi tuan-tuan, kalau kita tak boleh nak larang tu, kita pertama sekali kita stop diri kita dan keluarga kita dulu. Anak-anak mak jangan pergi, tak usah pergi, tak usah buat benda ni, tak ada nilai dari sisi agama. Kita stop keluarga kita. Akhirnya keturunan yang next stop, dia stop lah benda tu tak. Keluarga kita dulu stop, keluarga kita stop. Anak-anak kita ajar dulu. Lepas tu anak jiran. Kan, anak jiran tu datang rumah bagi makan, betul, ceramahlah sikit kan, anak-anak jiran tu dah. Okay, tuan-tuan. Tapi saya tak cerita pasal amalan lagi tuan-tuan. Saya tak cerita pasal amalan. I'tiqad ni baru i'tiqad je tau. Ini kita masih di dalam kepercayaan kita terhadap agama ini macam mana. Yang ni yang dilarang di dalam agama. Buat sesuatu nak apa? Nak dunia. Kita buat amalan tu kita nak dunia. Yang tu no. Kita tak cerita amalan-amalan apa pelik-pelik orang Melayu buat ni, saya tak mau cerita dulu. Kalau termasuk sok kita cerita. Kalau tak ada tak payah. Okey. Kalau sampai kita masuklah. Wallahu taala alam. Nasallallahu taala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Azan boleh azan.